Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tuan-tuan yang berada di Tadabbur Center dan juga tuan-tuan yang berada di rumah masing-masing yang sedang menonton slot kita berkenaan dengan Tadabbur Surah Al-Fatihah. Dan Alhamdulillah pada minggu ini kita masuk pada perbincangan ataupun pada siri yang ketiga, melibatkan beberapa ayat penting. Pada sebelum ini kita berbicara tentang fasa yang pertama, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Begitu juga kita telah membincangkan tentang fasa yang kedua, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyelesaikan fasa yang ketiga, iaitu Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita memasuki perbincangan pada fasa yang ketiga, saya rasa elok untuk kita mengulang kaji sedikit apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lepas. Jadi tuan-tuan kalau boleh yang membuat catatan pada minggu yang lepas, tengok balik, kita nak semak kembali apa yang telah kita bincangkan pada minggu yang lepas. Jadi pada minggu yang lepas antaranya kita berbincang tentang iaitu fasa yang kedua yang di mana Allah Ta'ala berfirman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan pada fasa ini kita melihat bahawa pertolongan itu perlu difahami dalam makna yang sebenar. Perkataan al-isti'anah itu merupakan pertolongan yang disusuli dengan usaha. Saya bagi contoh pada minggu yang lepas. Kita naik kereta sampai satu tempat, tiba-tiba tayar kita kepancit. Okey, kita berhenti sekejap. Kita pun buka tayar, kan. Dalam keadaan kita nak buka tayar tu, kita dalam keadaan yang sangat letih, sangat memenatkan, menyebabkan kita kehabisan tenaga. Dan kita usaha dengan penuh usaha yang ada untuk membuka tayar tersebut. Kemudian ada orang datang sebelah kita dan kita minta tolong daripada dia. Itu yang dinamakan sebagai al-isti'anah, iaitu memohon pertolongan. Jadi memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala ini memerlukan kita untuk melakukan usaha terlebih dahulu. Hari ini ramai orang yang pohon pertolongan tanpa berusaha terlebih dahulu. Sebab itu saya membahagikan manusia ini kepada beberapa golongan. Yang pertama adalah manusia yang berserah tanpa usaha. Ada juga manusia yang berusaha tanpa berserah. Dan kita nak jadi golongan yang ketiga, iaitu mereka yang usaha dan kemudian berserah kepada Allah SWT. Dan insya-Allah akan mendapat kejayaan yang hakiki. Sebab kita melihat dalam peperangan Badar, para sahabat masuk terlebih dahulu ke dalam peperangan tersebut, kemudian baru Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada umat Islam. Dihantar para malaikat membantu tentera-tentera Islam pada ketika itu, yang akhirnya menyebabkan kita beroleh kemenangan. Begitu juga Nabi Ibrahim AS ketika mana dicampakkan ke dalam api, kemudian selepas itu barulah datang bantuan daripada Allah SWT. Maksudnya usaha itu perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kita meminta pertolongan daripada Allah SWT. Dan dalam konteks Nabi Ibrahim ini, bila dia masuk ke dalam api, kemudian baru seperti mana yang kita baca, firman Allah Ta'ala menyebut Kuni bardan wa salaman ya Ibrahim, maka jadilah api itu sejuk dan tidak dapat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kita juga berbincang tentang kenapa didahulukan na'budu ke atas nasta'in, kenapa digunakan iyyaka sebanyak 2 kali. Jadi boleh rujuk kembali video yang telah saya jelaskan sebelum ini. Dan kenapa digunakan lafaz jamak iaitu plural. Sebab kalau kita baca terjemahan, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Kenapa digunakan lafaz jamak? Sebab dalam konteks ini Allah Ta'ala nak menerangkan kepada kita bahawa sebagai umat Islam, kesatuan, perpaduan itu sangat penting dalam kehidupan. Untuk berjaya, kita tidak boleh bergerak berseorangan. Sebab kita juga merupakan golongan yang lemah apabila bersendirian. Jadi kalau sebekas mancis api, kalau satu senang tak dia nak dipatahkan? Senang dipatahkan. Tapi kalau mancis api itu berada dalam kuantiti yang banyak, agak sukar untuk kita mematahkannya. Jadi sebab itulah perpaduan itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Dan saya menyarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak melihat dengan lebih dalam tentang bagaimana untuk memperbaiki masyarakat, masalah yang berlaku dalam masyarakat, sama-sama kita membaca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. InsyaAllah nanti kalau ada kelapangan kita buka ataupun kita berbincang tentang surah Al-Hujurat ini, kerana surah Al-Hujurat ini memberikan banyak penyelesaian kepada isu kemanusiaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, terutamanya melibatkan orang Islam. InsyaAllah ada kesempatan kita akan tengok. Ya tuan. Soalan untuk manusia yang bertiga, iaitu berusaha dan berserah. Berusaha dan berserah, ya. Bilakah usaha itu berhenti dan menyerahkan kepada Allah? Okey. Dia tidak ada satu kita panggil sebagai benchmark di mana kita perlu berhenti. Tapi maksudnya kita telah melakukan satu usaha yang kita rasa kita dah bagi everything. Kita rasa kita dah bagi everything. Sebab la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan memberatkan seseorang bergantung kepada kemampuan dia. Jadi tuan punya usaha berbeza dengan saya punya usaha, berbeza dengan orang lain punya usaha. Sebab kita tak boleh nak standardizekan level usaha itu. Jadi dia bergantung kepada orang itu sendiri, sama ada dia melihat dia dah usaha yang terbaik, kemudian dia berserah kepada Allah. Sama juga maksudnya kita berusaha dan bertawakal kepada Allah. Ya, itu maksud. Bila berserah itu maksudnya kita bertawakal lah. Bertawakal kepada Allah. Dan konsep tawakal tidak boleh hanya sekadar berserah tanpa berusaha. Jadi saya faham soalan tuan tu. Cuma saya nak tetapkan satu standard itu agak sukar. Sebab ia bergantung kepada individu masing-masing. Jadi tuan boleh tahu sama ada tuan dah berusaha yang maksimum ataupun belum. Betul? Tapi dia sama juga dengan orang grup yang kedua itu, di mana berusaha saja dan tidak berserah. Tapi dia continue berusaha. Untuk mendapatkan kejayaan. Cita-cita dia, objektif dia, sentiasa berusaha. Dan pada masa yang sama, ada kumpulan lain yang berusaha dan dia tidak berhenti juga untuk berusaha. And then at the same time, orang yang grup kedua ni pun continue berusaha juga. Untuk satu objektif yang sama. Tapi dia ni cuma ada harapan untuk berserah pada Allah, bahawa Allah akan yang memberikan jawapan. Tapi yang ini continue berusaha. Tapi cuma tidak berserah saja. Baik tuan. Tuan-tuan di rumah mungkin tak dengar. Salah seorang yang mengikuti kita pada hari ini bertanya, apakah perbezaan golongan yang kedua dan ketiga yang disebutkan sebelum ini, iaitu yang pertama adalah golongan yang berusaha tidak berserah. Yang kedua yang berusaha tapi tak tahu, dia terus berusaha tapi tidak sampai bila masanya yang sesuai untuk berserah. Betul tuan? Okey, baik begini. Dia dalam konteks Islam, kalau kita baca dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niat. That's why yang saya maksudkan dengan usaha tanpa berserah ini, mereka sekadar berusaha tanpa melihat Allah itu sebagai tempat untuk bergantung daripada permulaan lagi. That's why memulakan pekerjaan perlu letakkan matlamat, iaitu kita lakukan usaha yang terbaik dan at the same time kita nak bertawakal kepada Allah SWT.
Yang saya maksudkan yang golongan yang kedua ini adalah usaha tanpa berserah. Ini mereka sekadar berusaha tanpa melihat Allah itu yang memberikan ganjaran atau memberikan bantuan kepada mereka. Boleh faham tuan? Pada golongan yang ketiga, dia berusaha tapi pada permulaan dia dah telah apa? Dah ada mindset bahawa aku nak berusaha bersungguh dan insya-Allah selepas itu aku akan apa? Akan minta pertolongan daripada Allah. Jadi daripada permulaan lagi kita dah set niat kita, bila kita berusaha sungguh kita nak dapat bantuan daripada Allah. Berbanding orang yang sekadar berusaha tapi tidak melibatkan Allah dalam amalan ataupun pekerjaan yang dilakukan. Jelas kan? Boleh tak kita umpamakan orang yang usaha dan berserah ini adalah apabila kegagalan itu berlaku, dia boleh menerima kegagalan itu dengan hati. Yes. Itu maksudnya kita tidak pasrah tetapi kita reda. Dia beza pasrah dengan reda ni. Pasrah ni kita macam dah aku dah tak nak buat dah. Tapi reda dia memberikan suntikan motivasi kepada kita. Maksudnya kita tidak sekadar berhenti setakat itu saja, kita akan meneruskan perjuangan kita sehinggalah kita berjaya. Itu perbezaan antara pasrah dan juga reda. Jadi bila kita berserah kepada Allah, kita nak cari reda Allah. Dan bila kita reda, kita dapat reda Allah, kita akan reda dengan ketentuan yang Allah Ta'ala berikan, sama ada gagal ataupun berjaya. Itu saja. Dan sebenarnya kalau gagal sekalipun, kita dah bincang sebelum ni, Allah Ta'ala memberikan kegagalan bukan bermaksud itu merupakan kezaliman kepada kita, tapi Allah Ta'ala nak menguji kita, nak menangkat darjat kita. Jadi kita kena melihat dalam konteks yang positif. So kegagalan yang datang kepada kita itu, kita katakan ini sebagai satu ujian, adalah sebagai satu batu loncatan untuk kita melangkah lebih jauh. Jadi kena faham dari sudut itulah, dari sudut niat, kemudian dari sudut bagaimana kita menyerahkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan? Baik. Baik, hari ini kita nak masuk kepada ayat yang seterusnya, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Okey, tuan-tuan boleh buka Quran masing-masing. Yang ada di rumah juga boleh buka Quran terjemahan. Kita tengok ayat ataupun perkataan yang terdapat pada surah Al-Fatihah ini dan melihat apakah maksud bagi setiap perkataan. Okey, kita tengok satu-satu. Ihdina, apa maksud ihdina? Tunjukkanlah kami. As-sirat, jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Baik, kita pergi satu persatu supaya kita dapat melihat maksud sebenar ayat ini, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Baik, perkataan ihdina di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai fi'lul amri. Fi'lul amri ni adalah kata kerja dalam bentuk apa? Perintah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia ada past tense dengan present tense. Kemudian dia ada apa lagi? Future tense. Okey. Tapi dalam bahasa Arab yang menariknya, dia ada satu verb yang kita namakan sebagai order tense. Kata kerja yang bersifat perintah. Sebanyak dalam Quran kata kerja yang bersifat perintah. Okey. Baik. Cuma kita kena faham, apabila perintah itu datang daripada Allah kepada hamba, itu namanya perintah. Sesuatu perkara yang datang daripada Allah kepada hamba, itu namanya apa? Perintah. Tapi satu perkara yang datang daripada hamba kepada Allah, kita tak panggil perintah, kita panggil dia adalah doa. Sebab tu ihdina, tunjukkanlah. Kita bukan suruh paksa Allah apa, tunjukkan jalan kepada dia, tapi kita apa? Kita minta doa daripada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham konsep, kita tidak memerintahkan Allah, kita tidak paksa Allah, tetapi kita meminta ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Supaya baca apa ayat dalam Al-Quran yang bersifat, kita tengok perintah. Kalau perintah itu datang daripada hamba kepada Allah, itu bukan, kita tidak namakan sebagai perintah, tapi ia adalah doa. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksudnya? Wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami.
Kita kata kurniakanlah kepada kami. Tak, kita kurniakanlah kepada kami. Kita berdoa. Kita tidak minta, tidak perintah. Jadi kena faham. Okey. Boleh faham konsep ini? Baik. Satu perkara lagi yang perlu kita jelas adalah bila mana kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, saya telah terangkan pada minggu-minggu yang lepas, salah satu maksud Rabb adalah Sayyid, iaitu Tuan. Bila ada Tuan, ada hamba abdi. Ni kalau biasalah, Tuan ada hamba abdi. Baik. Bila mana seorang hamba abdi, sebab hamba abdi ini dia menurut perintah daripada siapa? Daripada Tuan dia. Bila mana dia kata, Tuan, bagitahulah apa yang perlu aku buat. Apa maksud di situ? Maksudnya hamba abdi ini telah bersedia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuan dia. Jadi sebab kita kena faham benda ni. Bila mana kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya seolah kita nak kata macam ni, ya Allah, aku telah bersedia untuk menuruti perintah-Mu. Bila mana kita minta apa? Hidayah. Sebab kita nak lalu ni, kita nak lalu the right path. Bermaksud kita telah bersedia. That's why bila membaca Al-Fatihah, ayat yang sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berusaha bersungguh-sungguh, kemudian kita berserah kepada Allah. Itu maksudnya kita telah apa? Kita telah bersedia. So bila kita minta Allah, ya Allah, berikanlah aku jalan yang lurus, bermaksud kita sudah bersedia untuk memulakan perjalanan. Jadi membaca ayat ini dalam keadaan kita bersedia, kita sedang meletakkan diri kita di atas jalan tersebut. Jadi kita kena faham konteksnya, konteks sebagai seorang hamba kepada penciptanya, kepada Tuhan. Okey? Cuma macam Tuan tanya tadi, kita dah cuba untuk nak bersedia, tapi mungkin kita tak sampai tahap yang maksimum. Sebab kita kata bersedia tadi, sejauh mana kita nak bersedia? Bersedia berdasar kemampuan kita. Bersedia berdasarkan kemampuan kita. Bila kita bersedia, kita sekarang sudah ingin memulakan perjalanan yang seterusnya. Boleh kan? Boleh nampak? Okey, dia sebab bila berbincang tentang ni dia agak nampak macam falsafah. Tidak falsafah sebenarnya. Dia adalah satu konsep untuk kita memahami ayat Al-Quran dari sudut makna yang sangat mendalam. Ia bukan falsafah. Okey? Baik. Al-Hidayah juga, tuan tengok yang baca yang pertama adalah Al-Hidayah. Yang bawah tu apa? Al-Hadiyah. Dua-dua perkataan tu maksudnya datang daripada root yang sama ke tak? Ada kaitan tak? Ada kaitan. Al-Hidayah bermaksud petunjuk, sedangkan Al-Hadiyah adalah apa? Hadiah. Baik. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan sekarang kita sedang berada di padang pasir. Tuan-tuan pernah pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Jordan ke? Pernah pergi? Okay, kalau yang pernah pergi, cuba bayangkan ketika mana kita melihat padang pasir yang kita katakan padang jarak, padang terkukur, tak ada apa-apa, dalam keadaan yang sangat panas. Okay, just imagine kita berada di padang pasir dan kita nak kembali ke tempat untuk kita pulang. Malangnya, ketika kita berada di padang pasir, kita sebenarnya telah tersesat. Baik, bila kita tersesat, apakah benda pertama yang kita paling nak?
Kita nak apa? Nak petunjuk untuk kembali ke mana? Nak kembali ke tempat kita, hotel yang kita check in tu, cari tak jumpa. Masa tu air penting tak? Masa tu adakah air lebih penting? Tidak. Masa tu adakah makanan lebih penting? Tidak. Yang lebih penting adalah apa? Petunjuk. Dan petunjuk itu bila Allah Ta'ala berikan, ia adalah satu apa? Hadiah. Jadi benda-benda begini nak kita faham dalam saya datangkan analogi supaya kita faham. Okey, petunjuk tu bagaimana? Dan perkataan ihdina juga, na itu menunjukkan siapa? Seorang ke ramai? Seorang ke ataupun ramai? Okey, kenapa sekali lagi saya ulang, kenapa dia gunakan na, tidak gunakan ihdini? Okey, dalam apa? Kunut subuh kita baca Allahumma dini, kan? Kenapa kita dalam ayat ni tidak sebut ihdini as-siratal mustaqim, tapi Allah Taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim? Sebab apa? Tuan-tuan, kita tidak boleh berseorangan untuk mendapatkan hidayah. Kita tak mampu. Sebab itu saya terangkan sebelum ini di dalam surah Al-As, Allah Taala menyebutkan watawa sawbil haqq watawa sawbis sabr. Nak dapat kejayaan yang hakiki, kita perlu saling berpesan kepada kebenaran. Tuan-tuan, kita manusia tidak sempurna. Kita tidak hidup pada zaman Nabi SAW untuk bertanya secara terus. Kita hidup pada zaman berlakunya fitnah. Hari ini kita tidak dapat menilai yang mana satu yang baik, yang mana satu yang buruk. Yang buruk dilihat seperti yang baik dilihat seperti yang buruk. Kita sangat keliru. Dan kita perlu tak petunjuk? Kita perlu petunjuk. Jadi kalau kita seorang, kita tak mampu. Jadi tuan tengok saya buat salah, tuan tegur saya. Dan bila saya tengok tuan buat salah, saya tegur tuan. Saling melengkapi antara satu sama lain. That's why perbezaan di antara kita itu jangan jadikan dia sebagai perpecahan. Jadikan perbezaan itu sebagai satu langkah untuk kita melengkapi antara satu sama lain. Okey, tuan pakar dalam bidang lain, saya pakar dalam bidang lain. Jadi perbezaan itu kita saling melengkapi supaya kita menjadi umat yang bersatu. Tuan-tuan, nak mengembalikan kegemilangan Islam, salah satunya adalah perpaduan yang paling penting. Sebab itu Nabi SAW ketika berhijrah ke Madinah, antara perkara pertama yang dibuat apa? Menyatukan antara Ansar dan juga Muhajirin. Sebab itu saya menyeru kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan sekalian, sama-sama kita cuba mencari jalan penyelesaian kepada apa yang berlaku pada hari ini. Umat Islam sangat-sangat berpecah. Dan surah ini menuntut kita agar kembali bersatu di atas jalan yang satu. Tuan-tuan, bila kita minta hidayah, kita kena faham. Okey, contoh saya tanya tuan. Tuan orang mana? Orang sini Asal mana? Okey, asal Johor. Katakan saya nak pergi Johor. Saya nak pergi Johor. Saya tanya tuan, macam mana jalan nak pergi ke Johor? Tuan pun bagi tahulah. Okey, masuk jalan ni, masuk ni. Itu adalah sekadar maklumat, betul? Sekadar maklumat. Ada possibility tak saya salah jalan? Ada possibility. Dan ketika saya lalu tu, ada possibility tak saya rasa fed up lah, aku nak patah balik lah, aku tak jumpa-jumpa? Ada possibility tak? Ada. Tuan-tuan, bila kita minta hidayah, Allah tidak sekadar memberikan maklumat, tetapi Allah memberi kekuatan kepada kita untuk teruskan perjalanan walau apa jua rintangan yang melanda.
Apa yang datang kepada kita, kita dapat tempuh dengan baik. Sebab Allah Ta'ala tidak sekadar memberikan maklumat, tetapi dia memberikan kekuatan untuk kita terus melangkah sehingga sampai ke destinasi. Sebab sifat Allah Ta'ala itu apa? Salah satu makna Rabb itu adalah apa? Rabb ada 4 makna. Yang pertama apa? Saya kata, ingat tak minggu sebelum ni? Satu Sayyid, yang kedua Malik, yang ketiga Murabbin, yang keempat Ma'bud. Allah juga sebagai pendidik. Dia mendidik hati kita, memberikan kekuatan kepada kita. Bila kita rasa Allah bersama kita, kita akan dapat kekuatan. Jadi kena rasa tuan-tuan. Bila mana membacakan ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, aku minta petunjuk daripada Engkau, dan petunjuk itu bukan sekadar maklumat, tetapi petunjuk itu berserta kekuatan yang Engkau berikan kepada aku. Allah, nak melalui jalan yang penuh dengan rintangan dan juga dugaan, senang ke susah? Sangat susah. Tapi bila diberikan kekuatan, kita dapat menempuhnya dengan baik. Ini yang berlaku kepada sahabat Nabi SAW. Mereka terpaksa pergi ke mana? Mereka asalnya berada di Mekah. Terpaksa berhijrah ke mana? Ke Madinah. Meninggalkan apa? Harta benda yang ada di Mekah. Senang ke susah tu? Susah. Tapi Allah Ta'ala tidak memberikan maklumat sekadar untuk apa? Untuk berhijrah, tetapi apa? Allah Ta'ala juga memberikan kekuatan kepada mereka. Nak masuk berperang ni senang ke susah? Susah. Masuk perang Badar kan? Perang Uhud dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tidak memberikan apa? Sekadar perintah, tapi Allah Ta'ala juga memberikan kekuatan kepada umat Islam. Jadi tuan-tuan, kita kena rasa benda tu, minta kepada Allah Ta'ala untuk berikan petunjuk, dan at the same time Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, dan kita akan rasa kuat. Saya faham, bila mana kita ditimpa musibah, kita jadi lemah, betul? Kita dah rasa macam, sudahlah, aku dah tak terdaya nak teruskan perjalanan hidup ini. Tuan-tuan, ada orang kontak saya, dia mengalami masalah gangguan jin. Dikatakan dia disihir, sehingga kan dia ni lumpuh. Dia kata, Ustaz, saya rasa saya dah tak ada harapan dah untuk saya nak hidup ni. Saya dah tak ada semangat dah untuk hidup. Saya kata dekat dia, baca ni, ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala tidak sekadar memberikan petunjuk kepada kita, tetapi dia juga memberikan kekuatan kepada kita. Alhamdulillah, dengan ayat itu dia pegang betul-betul Allah itu ada. Alhamdulillah, dalam masa yang 2-3 bulan lepas tu dia dah boleh mengatasi penyakit tersebut. Sebab ia bergantung kepada apa? Kekuatan dalaman kita. Saya rasa sama, penyakit fizikal pun yang kita hadapi, kanser ke apa, kadang-kadang kita, bila kekuatan dalaman itu kita mampu untuk lawan. Okey? Jadi tuan-tuan, petunjuk yang kita perlukan tu perlulah datang dengan kekuatan, dan semoga dengan kekuatan yang ada itu kita tidak membuat keputusan yang salah. Jalan hari ini banyak sangat, kita tak tahu which one yang betul. Jadi kita minta petunjuk daripada Allah Ta'ala supaya kita dapat membuat keputusan untuk memilih jalan yang betul. Sebab bila menyebut as-siratal mustaqim, sirat ni datang dalam keadaan, sirat ini satu jalan ke banyak jalan? Sirat satu ke banyak? Sirat jalan yang benar itu ada berapa? Satu saja tuan-tuan. Cuba bayangkan, dalam keadaan jalan yang banyak-banyak ni, kita nak cari which one yang betul. Susah ke senang? Sangat susah tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kita mencari jalan-jalan ni, kadang-kadang kita lemah, rasa aku dah tak daya dah. Jadi kita minta Allah Taala berikan kekuatan kepada kita supaya dapat mencari jalan yang betul. Boleh tuan-tuan dapat konsep ini? Okey. Baik. Tuan-tuan, hidayah ini umpama air. Saya nak jelaskan supaya kita faham bahawa hidayah ni bukan untuk mereka yang kita rasakan telah tergelincir daripada landasan Allah. Hidayah untuk semua.
hidayah untuk semua manusia. Baik, tuan-tuan, kita minum air sekali saja ataupun banyak kali dalam hidup kita, dalam kehidupan seharian lah, setiap hari kita minum sekali ataupun kita minum banyak kali? Sekali ke banyak kali? Katakan kita minum sekali, kan pagi je kita minum, apa jadi jam-jam yang seterusnya? Kita akan rasa apa? Lemah, rasa dahaga. Kan bulan puasa kita rasa lah kan, bila tak dapat air. Sebab tu bulan puasa kan, bila orang azan je, kita buat apa? Kalau biasalah, kita cari air dulu lah. Selain mengikut sunnah, kita makan tamar dulu. Tapi kalau dah tak tahan sangat, kita cari apa? Air dulu. Makanan dah, kemudianlah yang penting aku dapat air. Jadi hidayah juga umpama air. Air perlu diminum selalu. Kita juga memerlukan hidayah pada setiap waktu. Jadi jangan rasa hari ni kita pakai kopiah, ini saya pakai songkok, okey. Kita pakai kopiah, kita pakai jubah, kita rasa aku dah tak perlu hidayah dah, aku rasa aku dah okey ni. Aku dah pergi masjid solat subuh secara berjemaah, aku dah rasa dah okey dah ni, tak perlu dah hidayah ni. Tak. Hidayah perlu dicari pada setiap masa. Okey. Jadi jangan sampai tahap kita dah berhijrah kan. Jadi kita kata okeylah, aku dah dapat hidayah dah. So tak perlulah nak usaha untuk dapatkan hidayah lagi. Tak. Hidayah perlu dicari pada setiap hari. Sebab kita manusia, kita buat salah. Dari sekecil-kecil kesalahan sehingga sebesar-besar kesalahan. Dan kita nak kesalahan-kesalahan yang kecil ini juga Allah Ta'ala berikan hidayah supaya kita tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. Boleh tuan? Baik. Sangat bau, rasa tak bila baca ihdinas siratal mustaqim? Ada rasa tak? Kita nampak apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Jadi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, apa benda hidayah tu apa? Kita tak dapat maksud yang sebenar. Kita sekadar membaca, memahami terjemahan, tapi kita tak dapat nak internalizekan ke dalam kehidupan kita. Baik. Boleh? Itu perkataan ihdina. Boleh kita melangkah selanjutnya perkataan as-sirat. Bila mana Allah Ta'ala menyebutkan ihdinas sirat, ia ada beberapa maksud. Okey? Yang pertamanya dikatakan ihdina ilas sirat. Ihdina ilas sirat. Okey, ni agak teknikal sikit sebab dia melibatkan bahasa Arab. Tapi tuan-tuan just dengar dulu, kemudian faham dari sudut konsepnya. Okey? Ihdina ilas sirat. Kita minta Allah Ta'ala berikan petunjuk untuk menuju ke jalan itu. Sekarang kita berbicara tentang jalan dulu tau. Kita tidak berbicara tentang destinasi. Kita belum sampai lagi ni. Kita baru nak apa? Nak cari jalan. Baru nak cari jalan. Kita tak sampai lagi ke tempat ni. Saya nak pergi Johor tuan. Saya sekarang baru cari apa? Baru cari jalan. Tak sampai lagi. Okey? Sebab satu jalan boleh bawa kepada apa? Destinasi yang apa? Pelbagai, betul? Okey. Itu yang pertama. Ia bermaksud kita minta hidayah supaya Allah bawa kita ke jalan itu. Sebab jalan ada banyak ni. Kita tak tahu which one. Tapi kita nak Allah Ta'ala bawa dulu kita ke jalan yang lurus ni. Itu perkara pertama yang kita nak. Yang kedua, okey, yang kedua, okey, saya bagi contoh macam ni. Tuan nama apa tuan? Nama? Okey, Tuan Zul. Tuan Zul asal mana? Okey, asal Melaka. Saya nak pergi Melaka tuan. Saya pun call Tuan Zul. Assalamualaikum Tuan Zul. Saya nak pergi Melaka ni, tapi saya tak tahu jalan lah. Saya daripada Gombak. Okay, Tuan Zul katakan, okey, sekarang ni, ambil jalan ni.
Okey. Kemudian pergi jalan ni. Okey, tak apa tuan. Boleh tak tuan terus berada di ganggang? Okey tuan, okey saya dah masuk jalan ni tuan. Okey lepas tu masuk jalan B. Okey lepas jalan B saya dah masuk jalan B ni, masuk jalan C. Itu bermaksud al-ma'iyyah. Kita nak hidayah itu Allah Ta'ala bersama dengan kita bila kita melalui jalan itu. Supaya apa? Kita tidak apa? Tidak sesat. Itu bermaksud yang kedua, al-ma'iyyah. Kita nak Allah Ta'ala berada bersama dengan kita. Al-ma'iyyah tu maksudnya bersama. Kebersamaan macam lah. Okey. Al-ma'iyyah. Bila Allah Ta'ala, kita rasa Allah Ta'ala berada bersama dengan kita, kita rasa tenang tak bila kita lalu jalan tu? Bila ada trafik, ada roadblock ke apa, kita rasa tenang ke kita rasa kelang kabut? Memang kalau kita tidak ada orang yang boleh membimbing kita akan rasa kelang kabut lah. Tapi kalau orang tuan bagi tahu, okey, biasanya kat depan tu ada roadblock, jangan laju sangat. Contoh. So kita okey, slow, kita pun tenang. Tapi kalau tak ada orang yang boleh guide kita sepanjang perjalanan, kita tak tahu sama ada kita sampai ke destinasi ataupun tidak. Okey. Yang pertama tadi kita minta untuk Allah Ta'ala bawa kita ke mana? Ke jalan. Dan bila kita nak melalui jalan itu, kita minta Allah Ta'ala sentiasa bersama kita. Dan yang ketiga, kita kata ihdina lis-sirat. Maksudnya li ini tadi kita gunakan ila, sekarang ni li bermaksud kita doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, pastikan aku sampai ke destinasi. Yang pertama, ila itu kita minta Allah Ta'ala bawa kita ke mana? Ke jalan. Yang pertama. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala bersama dengan kita supaya bila kita melalui jalan itu kita akan rasa senang. Okey? Dan yang ketiga, kita minta daripada Allah Ta'ala untuk pastikan bahawa kita akan sampai ke mana? Ke destinasi. Itu yang ketiga. Contoh boleh. Ke ada persoalan? Boleh? Okay, harap tuan-tuan dan puan di rumah juga boleh memahami. Memang rasa agak teknikal sebab ia menyebabkan bahasa Arab, tapi penggunaan huruf-huruf ini membawa maksud tertentu. Okey, saya sebutkan ihdina ila sirat tu, dia tidak ada dalam Quran, tapi ia adalah salah satu tafsiran. Jadi tafsiran para ulama ini melengkapi antara satu sama lain. Okey, yang pertama kita katakan kita minta daripada Allah Ta'ala supaya membawa kita ke jalan itu, memandangkan jalan ini banyak, kita minta yang pertama bawa kita ke jalan yang lurus itu dahulu. Once kita dah berada di atas jalan yang lurus, kita minta, ya Allah, teruskan perjalanan ini bersamaku, sebab aku takut, aku ini lemah, aku takut aku tersesat, bimbinglah aku, berikanlah petunjuk, bersamalah aku dalam perjalanan ini. Dan bila mana kita melalui perjalanan ini, kita minta satu lagi, ya Allah, pastikan aku sampai ke destinasi yang ingin aku tuju. Okey, boleh tuan-tuan? Okey. Baik. Dalam bahasa Arab, perkataan jalan ni dia banyak. Jalan ni ada banyak perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab. Okey? Digunakan as-sirat, digunakan juga as-sabil, dan digunakan juga at-tariq. Yang menunjukkan makna apa? Kalau terjemah dalam bahasa Melayu ni jadi apa? Jalan. Tapi saya nak fokus kepada apakah jalan yang dimaksudkan. Bila mana Allah Ta'ala menggunakan as-sirat, tidak as-sabil dan tidak at-tariq, kerana ia ada maksud yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, bila mana Allah Ta'ala sebutkan as-sirat, sifat jalan itu adalah luas. Sifat jalan itu adalah luas. That's why tuan-tuan, kita nak seramai orang yang mungkin untuk berada di atas jalan ini.
Dan Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha pengasih. Ya, kita melakukan kesilapan, tapi kita nak ajak seramai orang yang mungkin untuk bersama-sama berada di atas jalan yang luas itu. That's why kita doa, kita guna na'budu. Kami, kita tak gunakan saya. Nak menunjukkan apa? Jalan itu boleh dilalui oleh ramai orang. Yang kedua, jalan itu bersifat lurus. Ia tidak bengkang, bengkok. Jalan itu bersifat lurus. Ia tidak bengkang, bengkok. Lurus bermaksud ianya menuruti perintah Allah Ta'ala dan kita menghindari larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun begitu, jalan ini sebenarnya bahaya. Sebab apa bahaya? Baik, boleh bagi jawapan. Tuan-tuan di rumah juga boleh fikirkan, kenapa jalan ini bahaya? Banyak ranjau, banyak rintangan, banyak cubaan. Nak lalu bukan senang. Ia bahaya. That's why jadi kita kata, kita minta Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita. Jalan ini bahaya. Walaupun ia lurus, jauh, tapi ia bahaya. Tuan-tuan, saya ada pengalaman menunaikan umrah, naik bas daripada Jordan pergi ke Mekah. So perjalanan mengambil masa lebih kurang 24 jam untuk sampai ke Mekah. 24 jam. Dan highway di Saudi tu dia tak macam highway kita ni. Highway kita ni dah ada pokok, ada gunung ganang, ada bukit bukar, kemudian ada R&R. Tuan-tuan, jalan yang kita lalu tu kiri kanannya apa? Padang pasir. Kan orang kata, apa kau nak risau sangat kan 24 jam? Enjoy the view. View apa? View itu je. Tak boleh nak enjoy. Sebab apa? Padang pasir. Tak boleh nak enjoy. Jadi jalan yang lurus, kadang-kadang kita tak tahu apa yang ada di depan. Okey? Boleh tuan-tuan? Baik, persoalan As-sirat maksudnya lurus, betul? As-sirat maksudnya lurus. Okey, apa maksud al-mustaqim? Yang lurus. Kalau jalan tu lurus, kenapa Allah Ta'ala sebutkan al-mustaqim lurus sekali lagi? Okey, ada jawapan tak? Okey, kena faham Al-mustaqim bukan bermaksud lurus yang begini, tapi dia lurus ke atas. Itu maksud al-mustaqim. Okey, nak faham? Okey, dia macam ni lah. Okey, macam ni. Adakah maksud mustaqim di dalam bahasa? Okey, kalau saya kata qiyam, apa maksud qiyam? Bangun maksudnya apa? Saya menerap ke? Saya bangun? Saya bangun ke atas. Okey, boleh faham? Saya kata qiyam. Qiyam maksudnya apa? Daripada bawah kita naik ke atas? Naik ke atas. Kan? Qiyam. Maksud kita bangun lah. Kita bangun. Apa maksudnya? Daripada bawah ke atas. Itu masuk qiyam. Sekarang perkataan apa? Al-mustaqim. Ada kaitan. Okey. Okey lah, macam ni saya nak pergi, okey? Okey, dia nak menuju kepada Allah Ta'ala ni. Syurga berada di mana? Kan kita kata 7 petala langit, 7 petala bumi. Kan? Yalah, kita tak pernah pergi ke syurga kan? Baik, saya nak bagi perumpamaan macam ni lah.
perkataan al-mustaqim ini, ia konsepnya adalah hubungan di antara kita sebagai makhluk, okey, yang berada di dunia ini dan juga Allah SWT. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Okey, boleh faham Baik. Ibaratkan kita nak mendaki Gunung Everest. Kita nak mendaki Gunung Everest. Okey, boleh faham sekarang? Sebab saya kata tadi al-mustaqim itu sifatnya apa? Sifatnya menaik. Ibarat kita nak naik ke Gunung Everest. Kemuncaknya di mana? Di Gunung Everest, di atas gunung tersebut. Tuan-tuan, semakin kita naik, adakah semakin kita kurang risiko ataupun semakin tinggi risikonya? Kenapa? Oksigen berkurangan. Kemudian apa? Ketinggian dari para tersebut menyebabkan kita mudah apa? Mudah jatuh. Okey, boleh faham analogi yang saya nak bawa? Okey, kita umpama seperti kita nak naik ke atas Gunung Everest. Bila di bawah mungkin kita tidak ada berapa masalah sangat. Tapi bila kita naik atas, semakin kita naik, semakin tinggi apa? Cabaran dan juga dugaan. Dari jalan yang kita nak menuju Allah ni umpama begitu. Saya kata menaik tadi. Semakin tinggi, semakin kita apa? Berhadapan dengan risiko. Tuan-tuan, bila kita naik dari satu level yang bawah ke satu level lain, kita akan merasai diri kita, kadang-kadang kita rasa apa? Kita rasa diri kita ni dah cukup bekalan. Dan itu menyebabkan kita rasa apa? Kita rasa mudah rasa riak. Sebab kita dah apa? Dah sampai satu tingkat tu, kita dah rasa macam aku dah dekat dengan Allah Ta'ala ni. Kita rasa macam, okay, I'm here. Okay, kamu masih berada di mana? Di bawah. Perjalanan kita daripada bawah ke atas, okey, semakin tinggi kita melangkah ke atas, semakin jauh kita daripada dunia. Semakin tinggi kita melangkah ke atas, semakin jauh kita daripada dunia. Maksudnya apa? Semakin kita dekat dengan Allah, semakin jauh kita meninggalkan apa? Kecintaan kepada dunia. Boleh faham? Semakin kita mendekati Allah, semakin kita jauh daripada apa? Dunia. Maksudnya kecintaan kepada dunia. Tetapi kecintaan kita semakin mana kita melangkah, semakin tinggi, bertambah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Boleh faham tak? Tuan boleh? Okey. First saya kata, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita tinggalkan kecintaan kepada dunia. Tetapi at the same time, semakin kita melangkah tinggi, iblis dan syaitan semakin apa? Semakin kuat menggoda kita. Dan dia boleh tanamkan perasaan riak, takabur dan bongkak dengan apa yang kita ada. That's why orang yang semakin jauh berada di atas, lebih risikonya dengan orang yang berada di mana? Di bawah. Macam ibarat tadilah, kita nak mendaki Gunung Everest, orang yang ada kat bawah ni apa? Kurang risikonya untuk jatuh. Tapi orang yang berada di atas, tinggi risikonya untuk apa? Untuk jatuh ke bawah. Cuma orang yang dah sampai ke atas ini, dekat dengan Allah ni, dia boleh melihat apa? Dia dapat view yang lebih apa? Lebih luas. Berbanding orang yang berada di bawah,
view-nya hanya limited. That's why semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita nampak kuasa Allah SWT, semakin kita nampak as-sirat al-mustaqim yang semakin terbuka luas. Kita berada di atas, okay, sekarang kita imagine kita berada di atas, kita sedang view jalan yang lurus itu, okay, jalan yang lurus itu, kat mana ada apa? Ada rintangan, kat mana ada dugaan sebagainya. Kita kata kita dah boleh apa? Get ready untuk apa? Nak tepis kalau rintangan dan juga halangan itu. Boleh tuan? Okay, sirat itu jalannya dah lurus. Tapi al-mustaqim itu nak menunjukkan apa? Sebagai satu gambaran bahawa hubungan kita dengan Allah apa? Dengan Allah SWT. Allah Ta'ala itu maha tinggi. That's why kita berdoa, kita angkat tangan ke mana? Kenapa kita angkat ke atas? Okey, boleh. Okey, saya tak nak bincang dari sudut perbahasan akidah. Okey, kita nak memahami dulu konsep as-sirat al-mustaqim yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Fatihah ini. Okey. Okey, suka untuk saya membawa apa yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar. Dia kata yang kita minta ihdinas siratal mustaqim ini, dia kata apa? Dia kata sekali-kali bukanlah kami meminta kulit nikmat. Okey, nikmat apa? Hidayah tadi. Kita minta nikmat hidayah. Dia kata di luar kelihatan menang, padahal di batin kami kalah. Di luar kelihatan mewah, padahal jiwa kering dan gersang kerana tidak pernah disirami oleh air hujan hidayahmu. Yang kami mohonkan adalah nikmat yang kekal abadi, nikmat yang akan menyuluh kehidupan kami di dunia dan sebagai bekalan untuk menghadap engkau di akhirat yang diliputi oleh redamu. Tuan, perkataan apa tadi? Redamu. Ini adalah tafsiran yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, membahaskan ayat ihdinas siratal mustaqim. Dia kata jalan yang kami minta ni bukannya jalan yang kita nampak indah di luar, tapi dalamnya apa? Dalamnya kering dan apa? Gersang. Jalan yang bukan dilihat oleh orang ramai nampak macam menang, tapi dalamnya apa? Sebenarnya kami apa? Kalah. Kita nak jalan yang boleh menyuluh kita bila mana kita berada di dalam kegelapan. Tuan-tuan, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Di manakah jawapannya yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran? Sebenarnya Allah Ta'ala telah menyebutkan, bila mana kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah Ta'ala sebut. Okey, tuan-tuan, sekarang buka surah Al-Baqarah ayat yang kedua dan kemudian tengok ayat yang kelima. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua dan juga ayat yang kelima. Okey, ayat yang kedua. Okey, tuan-tuan boleh baca bersama saya. Yang berada di rumah boleh baca dengan saya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada kita, kalau engkau nak jalan yang lurus ini, inilah manual untuk menuju kepada as-sirat yang kita minta tadi. Dzalikal kitab. Tapi make sure
make sure engkau beriman terlebih dahulu. La raiba fi. Engkau kena percayalah inilah kitab yang membawa engkau kepada hidayah. Bila engkau percaya ini adalah kitab yang boleh membawa kepada hidayah, maka aku akan kurniakan apa? Hudan lil muttaqin. Dan bila kita dapat hidayah, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah kejayaan yang paling bernilai kepada manusia. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Tuan, kita minta dibawa ke jalan yang lurus, dan kita minta Allah Ta'ala bersama kita untuk meneruskan perjalanan, dan kemudian kita minta dia untuk memastikan kita sampai ke destinasi. Dan bila mana kita sampai ke destinasi, Allah Ta'ala kata ulaika humul muflihun. Mereka inilah golongan orang yang berjaya. Tuan-tuan, kejayaan yang sebenar bukan kejayaan yang bersifat materialistik. Tidak salah untuk kita mengejar dunia, tapi jangan sekali-kali kita melupakan akhirat. Sebab dunia ini adalah jambatan untuk menuju ke akhirat. Jambatan untuk menuju ke akhirat. Seperti mana yang kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan di dunia, kemudian Allah Ta'ala berpindah kasih sayang ke mana? Ke akhirat nanti. Boleh tuan? Boleh kita teruskan? Okey, hari ni kalau boleh saya nak habiskan surah Al-Fatihah. Kita dah berapa minggu dah? Minggu ketiga dah kan? Okey. Baik, ayat yang seterusnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Sirat kita tahu, sirat tadi maksudnya apa? Jalan. Kita dah bincang tentang jalan tadi lah. Cuma sekarang persoalannya, jalan yang bagaimana? Ya, kita tahu jalan yang lurus, tapi jalan itu bersifat apa? Alladzina an'amta 'alaihim. Yang, okey, cuba baca terjemahan. Jalan yang kau beri nikmat ke atas mereka. Kau beri nikmat tu siapa yang beri nikmat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tengok perkataan an'amta. An'amta. Kalau kita melihat, okey, an'amta ni saya katakan tadi, an'amta siapakah yang beri nikmat? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beri, okey, an'amta adalah fi'il madhi. Apa maksud fi'il madhi? Past tense. Okey, sekarang ni nikmat-nikmat tersebut Allah Ta'ala telah berikan kepada golongan-golongan yang terdahulu. Sebab itu kalau kita membuka kitab tafsir, para ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan golongan yang terdahulu itu adalah minal anbiya wasyuhada wassalihin. Daripada kalangan para nabi, para sahabat yang syahid, dan juga mereka yang apa? Yang saleh. Para nabi, mereka yang syahid, dan juga orang-orang yang saleh yang telah Allah berikan apa? Nikmat kepada mereka. Okey, macam inilah. Kita imagine macam inilah. Katakanlah tuan-tuan nak masuk universiti. Okay, universiti apa yang paling best dekat dunia ni? Okay, Oxford. Kita katalah Oxford. Okay, Oxford. Tuan-tuan nak masuk untuk apply masuk di Oxford. Dan tuan-tuan apply kemudian dapat. Cuma sekarang ni tuan-tuan nak tahu kehidupan di mana? Di Oxford. Okay? Baik, soalan saya, adakah tuan-tuan akan tanya kepada first year yang baru masuk dekat Oxford itu, ataupun mereka yang dah graduate? Yang mana satu tuan-tuan akan prefer untuk tanya? Yang masih bermula ataupun yang dah graduate? Kenapa yang dah graduate? Sebab mereka telah melalui proses apa? Belajar di mana? Di Oxford. Nak belajar di Oxford senang ke susah? Saya tahu, saya tak pernah pergi. Kita katakan susah lah.
ataupun Harvard, okey. So nak dapat graduate di Oxford tu susah. So kita kata mereka telah melalui jalannya dan mereka telah berjaya. Jadi kita nak tanya siapa sekarang? Orang yang dah grad lah. Dan mereka dah berjaya ke tidak? Okay, yang grad ni ada dua lah. Tak adalah, grad tu kira berjaya lah kan. Grad tu kira berjaya lah kan. Sebab yang tak grad, drop out ni adakah dia akan grad? Tak lah kan. So kita katanya orang yang yang grad. So sama juga dalam kes ini, kita nak tengok siapa? Kita nak tengok para anbiya, sebab mereka ini diberikan hidayah. Para syuhada, mereka juga diberikan hidayah. Orang-orang yang soleh, mereka juga diberikan hidayah. So kita nak tengok bagaimana mereka melalui jalan yang lurus itu. So kita kena ada apa? Kena ada role model lah. Nak tengok siapa? Kan? Orang-orang yang dah berjaya. Okey. Perkataan an'amta, okey, nikmat ini juga kalau kita tengok dia ada kaitan dengan perkataan nu'umah. Nu'umah ni apa? Maksudnya lembut, satu yang lembut, yang senang, yang selesa. Satu yang lembut, senang dan juga selesa. Sebab itu binatang ternakan kita kata apa? Binatang ternakan al-an'am. Sebab al-an'am ni dia bergerak. Tengok kambing, dia jalan macam mana? Kan, relax, tenang, kecuali kena kejar lah kan, sambil makan, lembu jalan kan, relax, tenang. Itu perkataan apa? Perkataan nikmat. Jadi nikmat Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala berikan, bila mana dikurniakan, kita akan merasa ketenangan, kita akan merasa sesuatu yang senang. Itu masuk an'amta. Rasa relax, rasa tenang. Okey? Okey. Allah Ta'ala telah memberikan kita role model yang positif, yang baik. Iaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Di kalangan para nabi, para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Tetapi persoalan kita, kenapa Allah Ta'ala turut memberikan contoh mereka yang apa? Tadi kita tengok contoh mereka yang grad. Ada contoh mereka yang tak apa? Tak grad. Sebab apa? Sebab kita boleh pilih apa? Pilih untuk ambil jalan yang betul lah, orang yang betul. Pilih jalan orang-orang yang betul. Okey, itulah tadi Allah Ta'ala sebut yang orang yang betul. Dan Allah Ta'ala sebut orang yang grad dan orang yang tak grad. Kenapa Allah Ta'ala sebut dua-dua tu? Supaya kita boleh melihat perbezaan dari sudut apa? Karakter mereka. Apa yang mereka buat. Okey? Dan orang yang tidak grad ni, apa masalah mereka? Kenapa dia tak grad? Daripada situ kita boleh belajar bahawa kita tak perlu untuk ikut jalan orang yang tak apa? Tak grad. Kita nak ikut jalan orang yang grad. Boleh kan? Okay. Sebab kita takut kita overconfidence. Sebab kita tengok apa? Orang yang tak grad ni, kita hanya apa? Kita punya benchmark kita hanya orang yang grad. Takut kita terlepas pandang benda-benda yang kita lakukan itu sebenarnya mengulangi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak grad. Okey? Boleh tuan-tuan? Okey. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub. Okey, cuba baca terjemahannya. Okey, tuan-tuan boleh lihat terjemahan. Apakah terjemahan kepada ayat ni? Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Baik. Tuan-tuan pernah tak dengar tafsiran yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menyatakan yang dimaksudkan dengan al-maghdub ini adalah al-yahud, ad-dallin ini adalah apa? An-nasara. Cuma kita kena faham ia tidak bermaksud orang itu sendiri tau. Ia bermaksud apa? Sifat yang ada pada mereka. Sebab Al-Quran ini tidak turun untuk nak bagi tahu engkau Yahudi, engkau Nasrani, tak.
ia untuk kita belajar sifat-sifat yang ada pada mereka. Dan mungkin tidak semua sifat itu ada pada mereka. Mungkin hanya sebahagian orang Yahudi dan juga sebahagian orang Nasrani. So kita tak nak lah, katakan kita ada kawan kita yang beragama Nasrani dan juga agama Yahudi. Kita tidak maksudkan mereka yang mempunyai faham, yang menganuti agama itu, tapi kita maksudkan, yang dimaksudkanlah hadis ini adalah sifat yang ada pada mereka. Dan kita nak orang tahu bila baca ayat ni, untuk siapa? Ayat surah Al-Fatihah ni untuk siapa? Untuk diri kita. So sekarang kita nak melihat sifat-sifat yang telah dibuat oleh mereka yang tidak grad ini, supaya kita tidak ulangi pada masa akan datang. Okey? Jadi kena fahamlah, al-maghdub adalah dia murkai, ad-dhalin adalah mereka yang sesat. Okey. Tadi siratal ladzina an'amta, kita tahu apa Ta'ala sebut apa? Yang apa? Engkau kurniakan. Kita tahu yang engkau kurniakan itu siapa? Tapi al-maghdub ini Allah Ta'ala bagi tahu tak yang murka itu adalah Allah? Tidak semesti Allah saja yang murka. Mungkin orang yang beriman juga murka. Orang lain juga murka. Sebab itu tidak sebutkan apa khusus siapakah orang yang murka itu. Ya, Allah murka, mungkin ada orang lain juga yang murka. Boleh faham? Tidak, Allah Ta'ala tidak sebutkan secara khusus. Tadi Al-Amta itu rujuk kepada apa? An-Amta tu rujuk kepada Allah. Tetapi Al-Maghdub ini tidak dikhususkan. Okey? Sebab itu ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul adalah kata nama yang menunjukkan orang yang kena lah. Okey? Cuma di sini tidak dinyatakan pelakunya. Yang murkanya siapa? Disebut tak? Tidak disebutkan. Okey? Dan salah satu maksud mungkin Allah akan murka lah. Cuma ada orang lain juga yang kemungkinan akan murka. Okey? Baik, cerita pasal murka saya nak buat macam ni lah. Okey, murka ni. Dan juga ad-dhalin tadi, okey? Kita kata ad-dhalin adalah mereka yang sesat. Mereka yang sesat. Adakah mereka yang sesat ini juga dimurkai? Tadi kita kata ada jalan mereka yang dimurkai, ada jalan mereka yang sesat. Persoalan saya, adakah orang yang sesat ini juga dimurkai? Baik, kenapa mereka ini dimurkai? Sebab mereka ni apa? Mereka tahu, tapi mereka tak apa? Tak buat. Dia tahu, tapi dia tak buat. Tapi orang yang sesat ni, orang yang sesat, dia buat dalam keadaan dia apa? Tak tahu. Okey, saya bagi analogi macam ni lah. Katakan saya ada dua orang anak. Okey, seorang nama Fawaz, seorang nama Wardah. Contoh seorang nama Fawaz, seorang nama Wardah. Satu hari saya bawa balik biskut ni hari raya lah, biskut makmur. Tahu biskut makmur? Biskut makmur ni beli sebab nak simpan masa apa? Untuk apa? Untuk raya lah. So saya pun balik rumah, masuk. Kemudian saya tengok dekat bawah Fawaz tengah tengok TV dan tengok saya bawa balik kuih makmur. Saya kata dekat Fawaz, ni kuih makmur ni untuk raya nanti. Jangan makan. Saya pun letak atas meja. Dia tahu apa? Mana dia tahu tu kuih tu untuk raya? Dah beritahu tadi. Fawaz, ni kuih makmur, jangan makan, ini untuk raya. Adik dia tak ada, adik dia kat atas. Duduk dengan mak dia kat atas lah. Dia kat seorang kat bawah tengah TV, tengok ayah dia balik, bawa balik kuih makmur. Dan dia pun suka apa? Kuih makmur. Okey, Fawaz jangan makan. Okey, Walid nak keluar sekejap, nak pergi kedai. Walid dia pun keluar. Walid dia keluar, balik tengok apa? Dia dengan adik dia sekali tengah apa? Licin kuih tu. Okey, saya nak tanya, yang mana satu yang
saya marah sangat ni? Fawaz sebab apa? Dia tahu tapi dia apa? Adik dia Wardah tu, adik dia tak tahu, tapi sebab apa? Abang dia dia apa? Okey, saya nak bawa analogi apa, al-maghdub dengan ad-dhalli. Supaya tuan-tuan boleh nampak lah. Nak terangkan falsafah ni, apa nama ni, kita nak jelaskan dalam konteks ni supaya lebih faham lah. Okey, boleh? Okey. Okey, tapi alhamdulillah anak saya kalau saya kata jangan makan, dia tak makan lah. Okey, contoh, okey. Okey, ataupun macam ni, saya nak bagi contoh lain lah. Saya mengajar di universiti. Okey, saya kata macam mana contoh, contoh. Sekarang ni dah musim final exam, dah start lah, nak start final exam. Sebelum final exam saya kata, okey, ni soalan, ini jawapannya. Ni soalan, ni jawapannya. Saya bagi tahu dekat pelajar-pelajar. Okey? Dan kebetulan ada seorang yang absent macam lah, tak mari kelas, mungkin sakit ke apa ke. Bila keluar result, semua apa? Semua fail. Di awal tadi saya dah kata, ni soalan, ni jawapan. Dalam exam keluar soalan yang sama, tapi semua fail. Saya akan lebih marah yang mana? Yang datang tadi dan juga yang absent tapi fail juga, yang mana yang saya rasa lebih marah? Yang datang tapi apa? Still fail. Tapi kalau yang tak datang, fail, kita okeylah, mungkin dia tak datang masa itu kan, dia tak tahu apa yang saya bagi tahu. Itu perumpamaan supaya kita faham apakah yang maksud sebagai al-maghdub dan sebagai apa? Ad-dhalli. Boleh kan? At least kita fahamlah konsep tu. Saya nak terang secara ilmiah ni dia jadi is too complicated. So saya terangkan macam ni supaya tuan-tuan mudah faham. Okey, boleh? Baik. Dan kita sebut tentang sesat tadi. Sesat tadi kan? Okey. Cuma saya nak betulkan fakta adalah, kalau ad-dhalli ni adalah isim fa'il. Isim fa'il ni maksudnya apa? Pelaku. Kita kata al-maghdub dimurkai. So ada orang yang murka. Tapi ad-dhalin adalah mereka yang sesat. Okey, mereka yang sesat ini, adakah mereka disesatkan atau mereka yang memilih jalan sesat tersebut? Mereka yang memilih jalan sesat tersebut. Okey. Cuma orang yang sesat ini ada kemungkinan tak mereka dapat hidayah? Tadi dia tahu, walaupun dia tahu kebenaran, tapi dia tetap apa? Dia tidak beramal. Tetapi mereka yang sesat ini, sebab sesat ni ada beberapa faktor lah. Okey, adakah mereka ada peluang untuk mendapat hidayah? Ya atau tidak? Okey, sebab dalam, kalau kita baca wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati apa? Mereka yang sesat ini lalu kami berikan hidayah. So orang yang sesat ini ada peluang dan ruang untuk apa? Untuk mendapat hidayah bila mana mereka diberikan ilmu, diberitahu apa yang betul, apa yang salah. Tadi al-maghdub tadi, mereka dah ada ilmu belum? Dah ada. Mereka dah tahu belum? Dah tahu. Tapi mereka masih apa? Masih ingkar kepada perintah Allah. Jadi peluang untuk orang sesat ni lebih apa? Lebih mudah untuk mendapat hidayah berbanding mereka yang dimurkai. Okey? Sebab itu saya suka untuk menyebutkan apa yang disebutkan oleh Rashid Ridha berkenaan dengan ad-dhalin ini. Dia menyebutkan yang sesat ni ada 4 kategori. Yang pertama, mereka yang tidak sampai ataupun tidak sampai kepadanya dakwah. So dakwah tak sampai, so dia buat apa yang dia tahu je lah. Ilmu tak sampai kepada dia dan dia pun tak tahu, so dia beramal apa yang dia tahu saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sampai dakwah kepadanya tapi tidak sempat beriman kerana kembali kepada Allah. Meninggal lah. Hidayah, katakan kita pergi buat dakwah di kawasan orang asli. Okey? Dan dakwah tu sampai tak kepada mereka?
Kita pergi ke sana, kita sampaikan dakwah tu sampai tak kepada mereka? Sampai. Tapi mereka tak sempat apa? Tak sempat beriman. Okey, jadi mereka still apa? Still sesat. Okey. Yang ketiga, mereka yang sampai dakwah kepada mereka, mereka akui dakwah itu, namun akal dan juga nafsu kontrol dia. Dia masih tak boleh nak tinggalkan apa yang dia dah buat sebelum ni. Sampai dakwah kepada dia. Okey. Tapi dia tak tahu macam mana cara nak berubah, menyebabkan dia mengikut hawa nafsu. Dia still, knowledge tu still ada yang lacking. Okey. Dan yang keempat, mereka yang sesat dalam beramal, iaitu memutarbelikkan hukum dari maksud yang sebenar. Okey, ni kalau kita nak bahas is very complicated. Saya nak tunjukkan bahawa satu je mesej yang nak sampaikan, bahawa orang-orang yang kelihatan sesat, mereka masih ada peluang untuk mendapat hidayah Allah SWT. Jadi apakah peranan kita? Okay, apa peranan kita? Okay, first peranan kita adalah pastikan kita mohon hidayah untuk kita setiap hari, kemudian kita bantu orang lain untuk mendapatkan apa? Hidayah. Kita nak ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami itu kita masukkan sekali siapa? Mereka-mereka yang masih tidak beriman kepada Allah SWT. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan kita tahu jalan yang lurus itu bersifat luas. Dan rahmat Allah itu sangat luas. Okey. Dan seperti yang saya nak sebutkan juga, yang dimaksudkan dengan ad-dhalin ini adalah seperti mana yang disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dikatakan kesesatan orang-orang ini timbul dari kepintaran otak, tetapi hatinya kosong dari iman. Ada orang yang otaknya pintar, tapi dalamnya kosong. Jadi bila dalam kosong, hawa nafsu menguasai dirinya. Hawa nafsu menguasai dirinya. Walau setinggi mana ilmu yang kita ada, tetapi dalamnya kosong, menyebabkan apa? Menyebabkan kita tidak dapat untuk meneruskan perjalanan di atas sirat al-mustaqim. Okey, tuan-tuan? Boleh? Okey. Oleh itu saya nak buat kesimpulan. Saya nak simpulkan kembali perbincangan kita sebelum ni. Jadi kalau kita melihat surah Al-Fatihah ini, dia mempunyai temanya. Okey. Tema yang pertama adalah berkenaan dengan ilmu, di mana Allah Taala menyebutkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah ilmu nak bagi tahu tentang kekuasaan Allah SWT. Okey, siapakah Allah? Siapakah Rabb yang dimaksudkan? Kemudian satu fasa lagi, ini yang perlu kita fokuskan di dalam kehidupan kita, iaitu dari sudut apa? Amal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah, kemudian mohon pertolongan. Itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Amal. Datang dalam bentuk apa? Kata kerja. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah, berdoa kepada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tuan-tuan, tema surah Al-Fatihah yang pertama dari sudut apa? Ilmu, kemudian ada apa? Amal. That's why ilmu tanpa amal apa jadi? Kita selalu bacalah ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Karangan yang selalu kita buat lah dekat sekolah dulu kan. Ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Dia tidak ada hasilnya. Dia tidak ada thamarah. Maksudnya hasil daripada apa? Ilmu yang kita perolehi itu. Apakah benda yang kita nak capai? Itu tidak kita perolehi selagi mana kita tidak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita bahagikan surah Al-Fatihah ini kepada 3 fasa.
Okey, sebab dalam bahasa Arab dia ada ayat yang bermula dengan kata nama dan ia ada ayat juga yang bermula dengan kata kerja. Yang pertama adalah apa? Fasa yang pertama adalah berdekatan dengan apa? Kata nama. Allah itu adalah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang merupakan Raja bagi hari pembalasan. Itu menunjukkan kata nama. Fasa yang ketiga ia merujuk kepada apa? Kata kerja. Kita apa? Kita kata ihdinas siratal mustaqim. Kurniakan, kita berdoa, mintalah jalan yang lurus. Itu adalah apa? Amalan kita. Amal maksudnya apa? Kata kerja. Boleh faham? Baik. Di tengah-tengah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dan ia menggabungkan antara kata nama iaitu Allah dan juga apa? Kita sebagai hamba. Okey, saya bagi macam ni supaya tuan-tuan boleh nampak. Okey, kita tengok macam ni. Fasa yang pertama, okey, iyyaka na'budu ini refer kepada apa? Dan yang disembah itu saya merujuk kepada apa? Semua kata nama. Yang di bawah ini semuanya kata apa? Kata kerja. Jadi iyyaka nasta'in merujuk kepada yang bawah. Jadi bila kita baca iyyaka na'budu, dia berkaitan dengan yang atas. Iyyaka nasta'in berkaitan yang bawah. Sebab ibadah itu adalah matlamat. Ingatlah kita sebut minggu lepas, ibadah itu adalah matlamat. Nak menuju kepada Allah itu perlu dilakukan melalui ibadah. Dan isti'anah itu adalah apa? Adalah wasilah ataupun cara untuk mencapai matlamat. Okey? Baik. Jadi alhamdulillah selama 3 minggu kita telah berjaya untuk memenuhi proses tadabbur Al-Quran dan khusus bagi surah Al-Fatihah ini. Dan ini walaupun kita bincang selama 3 minggu, sebenarnya itu adalah ringkasan daripada apa yang saya belajar di Jordan satu ketika dahulu. Ringkasan supaya tuan-tuan dapat hadam maklumat ini dalam bentuk yang mudah. Okay, sebab kalau kita nak berbincang secara teknikal dia sangat-sangat mendalam. Okay, tapi ini pun saya rasa tuan-tuan boleh internalisekan, boleh dapat gambaran secara umum. Okay, daripada bismillah sehinggalah perkataan ad-dallin. Dan bila kita memahami hakikat ini, lalu kita akan katakan apa? Sadaqallahul azim. Jadi dengan itu saya menutup perbincangan kita berkenaan dengan surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bincang mungkin surah An-Nas ataupun surah Al-Ikhlas. Kita tengok. Saya akan maklumkan nanti di laman FB Tadabbur Center. Dan kita harapkan semoga perbincangan kita berkenaan dengan surah-surah lazim ini memberikan satu anjakan paradigma kepada kita, sebab kita nak memahami setiap surah-surah yang kita baca setiap hari, tapi kita tidak memahami maksudnya secara mendalam. Jadi dengan perbincangan seperti ini, ia akan memberikan satu ledakan dari sudut pemahaman kepada ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah 3 minggu kita telah bersiaran secara langsung di Tadabbur Center ini. Tuan-tuan yang mengikuti perbincangan ini diharapkan mendapat manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah, yang tidak tercapai maksudnya, yang tidak tersusun itu adalah dari diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada semua. Kita akhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.